yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, dengan inayah bantuan yang masih Allah bekalkan kepada kita, dapat kita menunaikan solat tarawih secara berjamaah. Dan hari ini adalah hari yang ke-berapa? Yang ke-27 kot ya. 27 nak raya benar lah namanya tuan-tuan. Kita dah selesai hari yang ke-7, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran ataupun Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kerana pada bulan Ramadan inilah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita, menurunkan kepada Nabi kita suatu panduan pedoman sepanjang zaman, mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana manusia sejak daripada dulu sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan ini, iaitu bulan Ramadan, yang disebutkan selalu oleh kita sebagai nuzulul Quran, insya-Allah. Jadi pada nuzulul Quran itu bermaksud penurunan Al-Quran. Nuzul dengan tanzil adalah dua perkara yang berbeza. Nuzulul Quran berbeza dengan tanzilul Quran. Nuzulul Quran bermaksud ia adalah penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan penurunan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya, 30 juzuk seperti mana yang ada pada kita. Di Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah, maka disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tanzil, secara beransur-ansur, dan ianya mengambil masa selama 23 tahun. Jadi Al-Quran yang ada pada kita ini tuan-tuan ialah Al-Quran yang sama yang diletakkan di Baitul Izzah, dan Al-Quran yang sama yang dicatatkan di Lauh Mahfuz. Jadi Al-Quran yang kita pegang ini tuan-tuan, dia bukan hanya menjadi panduan kita sebagai seorang manusia, tetapi dia diletakkan di tempat yang tinggi, iaitu di Lauh Mahfuz. Sebab itu dalam hal ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini tuan-tuan, kita perlu memastikan selain daripada kita berpuasa, bersahur dan berbuka, selain daripada kita bertarawih, selain daripada kita bermoreh, antara perkara mesti yang perlu kita lakukan setiap hari, iaitu kita hendaklah membaca Al-Quran, tuan-tuan. Kerana Al-Quran itu suatu perkara yang sangat istimewa, dan ianya merupakan, disebutkan dalam Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ia adalah sebagai panduan kepada manusia, wa bayyinatin, penjelasan kepada keperluan manusia, dan membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Kalau kita susah hati tuan-tuan, jangan tanya orang lagi, ambil Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kalau kita sakit, rasa tak sihat, ambil Al-Quran, bacalah Al-Quran. Tuan-tuan, ustaz, tuan-tuan mau tanya ustaz, 30 juzuk nak baca yang mana? Bacalah yang mana-mana tuan-tuan. Kerana Al-Quran itu syifa. Syifa bermaksud bukan ayat tertentu sahaja membawa kepada kesihatan ataupun kesembuhan, tetapi mana-mana ayat yang dibaca. Yang kita ni demam, Panadol dulu tuan-tuan. Dalam kepala ni dah tahu dah, demam, Panadol. Okey. Jadi kita tukar sikit kan, demam, Al-Quran. Lepas baca Al-Quran, nak telan Panadol, silakanlah. Tak ada masalah apa-apa. Jadi Al-Quran ni merupakan satu perkara yang penting. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di negara-negara Arab, contohnya tuan-tuan, mereka ni
pada bulan Ramadan ini, masa mana pun tuan-tuan, mereka membaca Al-Quran. Tunggu bas, buka Quran baca. Tunggu taksi, baca Quran baca. Baca Al-Quran. Itu yang ada pada mereka, tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan, tunggu bas, tunggu LRT, MRT, TikTok, tuan-tuan. Lepas satu scroll, lepas scroll. Jadi malulah kita dengan bulan Al-Quran ini, tuan-tuan. Malulah kita dengan bulan Al-Quran. Ini bulan kita dikehendaki untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi yang pertama, tuan-tuan, pada bulan ini kita kena memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Walaupun mungkin tidak semua orang akan boleh khatam Al-Quran 30 juzuk bila habis Ramadan nanti. Saya tahu, saya dan kita percaya tak semua orang boleh. Ada saya pergi satu surau tu, tuan-tuan, malam yang keempat, tak silap saya, dia kata, malam ni Ustaz kami khatam, dia kata. Khatam Al-Quran. Saya kata, wow, hebat. Sebab kita mula lagi pada bulan Syakban. Oh, tak aci betul, tuan-tuan. Khatam awal. Tapi tak apalah, mereka telah berusaha belajar baca sungguh-sungguh, bertadarus daripada bulan Syakban lagi, tuan-tuan. Jadi kalau boleh khatam, the best. Tapi kalau tak boleh, jangan kita abaikan satu hari yang ada untuk tidak membaca Al-Quran. Khususnya, tuan-tuan, di hujung-hujung sebelum berbuka. Kita berbuka pukul 7 lebih, tuan-tuan. Pukul 6, 6.30 itu, tuan-tuan. Boleh tak kita kosongkan masa, ambil 15 minit, ambil 20 minit. Kalau boleh 30 minit lagi bagus, untuk kita membaca Al-Quran. Bacalah, tuan-tuan. Tuan-tuan mau bagi alasan, Ustaz, baca Quran masa lapar ni tak khusyuk, Ustaz. Pasal, tuan-tuan, pasal lapar. Okeylah, tak apalah. Baca Quran lepas pada berbuka, lagi tak khusyuk, tuan-tuan. Pasal mutabak ada tak habis lagi, tuan-tuan. Jadi maksudnya alasan je, tuan-tuan. Kalau kita nak, kita boleh buat. Kalau kita mahu, kita boleh laksanakan. Tuan-tuan, dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini, kita ada 5 level ataupun 5 peringkat yang perlu kita lalui. Kalau kita boleh, sepatutnya kita boleh sampai ke level yang kelima. Level yang pertama ialah tilawatul Quran. Baca Quran. Kita baca satu juzuk Al-Quran, alhamdulillah. Habis satu juzuk, orang tanya, apa kau baca tadi? Apa makna dalam yang kau baca tadi? Entah. Khatam 30 juzuk Al-Quran bulan Ramadan ni, tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi bila ditanya padanya, apa maknanya? Apa yang kita dapat? Apa yang kita faham? Tak faham apa-apa. Itulah hebatnya mukjizat Al-Quran, tuan-tuan. Baca sebanyak 30 juzuk tapi tak faham, boleh baca lagi, tuan-tuan. Esok tuan-tuan beli surat khabar India, saya rasa percaya sini ada kok jual kan. Tuan-tuan baca tak berbunyi, agak-agak berapa hari boleh baca, tuan-tuan. Kita akan rasa boring, geram, meluat dan sebagainya. Ini kita baca Quran, tuan-tuan, tak faham pun boleh baca. Masya Allah. Itu hebatnya mukjizat. Di mana mukjizat Al-Quran? Di situ yang kita boleh rasa. Al-Quran boleh dirasai mukjizatnya bukan hanya pada kandungannya, tetapi pada tabiat orang yang membaca Al-Quran. Saya berjumpa dengan seorang, tuan-tuan, umurnya dekat 100 tahun dah. Dia boleh ingat, Masya Allah, tuan-tuan. Saya kata, apa ke yang haji, Pak? Haji amal kan? Satu je, Ustaz. Orang kata makan, minum, kena makan ini, makan ini. Bagi saya, dia kata, mungkin tak betul lah, tuan-tuan. Yang paling baik, dia kata, untuk mengekalkan ingatan dan mengelakkan kita daripada nyanyuk, baca Quran. Jadi dia punya sifat orang yang membaca Quran ni, tuan-tuan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tadi, tuan-tuan, baca. Tak faham, tak apa, silakan. Peringkat yang kedua, kalau dah kita boleh laksanakan baca ni bagus dah, tuan-tuan, kita tingkatkan sikit lagi yang dinamakan tadarrus Al-Quran. Apa makna tadarrus? Kita baca, kawan kita dengar. Salah, kawan kita tegur. Kawan kita baca, kita dengar. Salah, kita tegur. Jangan pula kita baca, kawan kita baca, kawan kita tegur, kita marah. Dia baca, kita tegur. Baca Quran pun jadi bergaduh, tuan-tuan. Aku baca asyik salah, kau baca asyik betul je. Jangan gitu. Kita baca Al-Quran bukan nak tunjuk siapa handal, tuan-tuan.
Confirm kita tak handal. Sebab kita ini merupakan hamba yang lemah, tuan-tuan. Yang kita baca ialah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tadarus kita itu untuk menyemarakkan peringkat yang kedua, supaya kita boleh memperbaiki kualiti bacaan kita. Baik bila kita baca Al-Quran, walaupun kita baca dengan kawan kita dan sebagainya, tuan-tuan, pasti ada ujiannya, tuan-tuan. Apa ujiannya? Time kita baca lancar. Tengok aku lancar gini. Kawan kita baca sangkut-sangkut. Tengok ni mesti makan tak betul semalam. Itu pula, tuan-tuan. Dia tak ada kena-mengena. Ini saat lancar atau tidak ialah pemberian Allah. Kawan kita dipilih oleh Allah daripada jutaan manusia pada waktu itu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dipilih untuk membaca Al-Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur di rumah, suami isteri tadabbur, anak-anak tadabbur sama-sama dengan keluarga. Itu merupakan amalan yang sangat baik. Atas pada tadabbur, atas pada tadarus ialah tadabbur. Maksud tadabbur, kita cuba renung-renungkan, tuan-tuan, apa yang kita baca, benda kita baca ni. Zalikal kitabu la raiba fih. Kita baca Al-Quran dalam ayat Al-Quran ataupun surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kita boleh tengok terjemahan. Kenapa dia tulis inilah Al-Quran? Kita belajar bahasa Arab, zalika, tanya anak-anak kita yang belajar di sekolah, zalika makna itu, ini, hadza. Tapi kenapa ditulis dalam Al-Quran ayatnya berbunyi zalikal kitab, tapi ditulis terjemahannya inilah, sedangkan zalika mana itu. Jadi ini kita tahu ni, tanya orang-orang yang mengetahuinya. Jadi itu adalah barangkali pandangan orang yang menterjemahkan, tapi zalika maknanya itu. Apa maksud itu? Allah kata pada kita, tuan-tuan, Alif Lam Mim, itulah Al-Quran. Mana Al-Quran duduk di tangan kita dah. La raiba fi, tidak ada pada yang kau pegang itu apa-apa keraguan. Maksudnya begitu. Tapi kalau kita terjemah ini, dia larilah sikit maknanya, tuan-tuan. Dari segi konsepnya dia berbeza. Walau bagaimanapun, bila kita baca Al-Quran, kita cuba perhatikan perkataan syajarah, tuan-tuan. Syajarah kan dalam surah Al-Baqarah ada, syajaratuz zakum pun ada, banyak perkataan-perkataan syajarah. Daripada perkataan syajarah itu, kita guna bahasa Melayu sejarah, tuan-tuan. Sejarah daripada perkataan syajarah. Syajarah maknanya pokok, pohon. Jadi sejarah ke atas tu dia balik semula kepada asalnya, kepada akarnya, kepada dahannya dan kepada asas kepada sesuatu. Begitu juga kita baca Al-Quran, kita dengar perkataan fariqun fil jannah wa fariqun fin nar. Sebahagian, sekumpulan dalam syurga, sekumpulan dalam neraka. Farid itu kita guna dalam bahasa Melayu. Kita guna apa? Parit Jawa. Farid itu daripada Al-Quran. Bukan parit itu dibuat daripada Al-Quran, perkataan itu, tuan-tuan. Jadi kita mudah bertadabbur. Atas pada tadabbur dipanggil ta'amul. Ta'amul maksudnya lagi mendalam kita mengamalkan. Ni antara ta'amul bil Quran. Pada bulan Ramadan kita menghidupkan Ramadan, dan Ramadan itu disyariatkan kepada kita berpuasa. Ia adalah salah satu bentuk ta'amul, iaitu kita berinteraksi mengamalkan apa yang dihukumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Atas pada ta'amul dipanggil ta'ayush. Ta'ayush maknanya hidup kita ni, tuan-tuan, dengan Al-Quran, dan mati kita dengan Al-Quran, dibangkitkan di akhirat dengan syafaatul Quran. Jadi nak sampai tingkat 5 tu, tuan-tuan, dia kena mula tingkat 1. Dia kena mula tingkat 1 iaitu dengan kita tilawatul Quran. Jadi ajak diri kita, galakkan diri kita, cari masa, cari ruang. Ibu-ibu semasa tunggu gulai masak tu, tak payah buat apa-apa lah, kan. Ambil Quran baca, kan. Kalau baca Quran bukanlah nanti hangit gulai itu, tak kot, kan. Ambil Quran baca. Apa yang paling banyak di dapur? Pisau.
Apa lagi? Bawang dan sebagainya. Quran ada tak? Oh, Quran tak ada, Ustaz. Quran tak ada, kenapa? Sebab kita tak biasakan orang yang memasak itu sambil-sambil menunggu ambil Quran baca 5 ayat 10 ayat tutup pergi usik gulai, kacau gulai dan sebagainya, dan balik semula membaca Al-Quran. Begitu juga dengan abang-abang kita ni tuan-tuan. Lepas sembahyang dan sebagainya baca Al-Quran. Ada yang suka bulan Ramadan ni main game lagi tuan-tuan. Ada yang saya jumpa bukan bulan tahun ni lah, tahun sebelumnya tuan-tuan. Ada pakcik tu, pakcik yang umur dalam 50-an begitulah. Saya berbuka di sebuah masjid, tengok dia tengah khusyuk tuan-tuan. Khusyuk. Jadi kata bagus, orang lain semua buat benda lain, dia khusyuk je tuan-tuan. Saya pun kebetulan lambat lagi, saya pergi pusing tengok jeling ni, main Candy Crush tuan-tuan. Ini masalah kita tuan-tuan. Okay. Kalau dia baca Quran, sayang kita nak beginilah tuan-tuan. Ini Candy Crush, tak ada pasal-pasal tuan-tuan. Jadi oleh demikian, bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Marilah sama-sama tuan-tuan, saya peringatkan diri saya dan diri tuan-tuan, mari sama-sama kita mengamalkan Al-Quran sekurang-kurangnya dengan membaca. Mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita kemanisan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelazatan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkatan dalam bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. Aku liqauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.